السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuang-tuang imam, tuang-tuang bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat berkumpul di dalam majlis ilmu, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita akan mula baca kitab yang berjudul Bulughul Maram, yang dikarang oleh seorang ulama besar yang dikenali dengan Al-Hafiz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang mana kitab Bulughul Maram adalah kitab hadis. Tapi hadis yang disebut dalam kitab Bulughul Maram adalah hadis yang berkait dengan hukum hakam. Semua kita maklum bahawasanya dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekiranya kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, nescaya kita tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang dengan kedua perkara tersebut, maka kamu tidak akan sesat selama-lama. Yang pertamanya kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Yang keduanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Bulughul Maram adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama agung yang dikenali dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang yang belajar ilmu hadis pasti akan mengenali Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada seorang lagi ulama yang masyhur juga, nama dia ataupun panggilan dia Ibnu Hajar, tapi belakang dia bukan Al-Asqalani, iaitu Al-Haytami. Kita kena buat bezalah, kita kena beza dua benda tu, dua nama tersebut ataupun dua orang tersebut. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, dia juga ulama hadis, cuma masyhur dia dalam ilmu fiqh. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sebut kata Ibnu Hajar, kitab yang dijadikan rujukan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani,
walaupun daripada segi fiqh dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, dia cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i, tapi dia lebih masyhur dalam bidang hadis. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kitab Bulughul Maram, yang mana dia karang kitab Bulughul Maram adalah kerana dia nak cuba himpung hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam dia letak dalam kitab ni. Dalam kitab ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyusung bab hadis sebagaimana penyusunan bab yang dibuat oleh ulama-ulama fiqh. Kalau kita buka kitab fiqh, kita akan dapati permulaan perbahasan yang mula-mula dalam kitab fiqh adalah berkenaan dengan taharah. Begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, perbahasan yang mula-mula dia bahas bab taharah. Dalam kitab fiqh, lepas daripada bab taharah dia cara bab semayang. Begitu juga dalam kitab Bulughul Maram dia cara bab semayang. Lepas tu cara bab jenazah, cara bab puasa, cara bab zakat, cara bab haji. Begitulah susunan yang disusung oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Bulughul Maram, kitab yang disusung oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa taala, dia menyebut hadis serta dia hazaf sanad. Apa maksud dia hazaf sanad? Dia buang sanad. Dalam kitab ni memang tidak ada sanad hadis. Tapi walau bagaimanapun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani setiap dia kabur hadis tu, walaupun dia tidak kabur sanad, tapi dia kabur hadis ni diriwayat oleh siapa. Contoh hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari, diriwayat oleh Imam Muslim, diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Dia kabur. Dan di antara kelebihan kitab Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meletak penilaian bagi satu-satu hadis, ataupun dia sebut hadis ni sahih ataupun tidak. Hadis ni sahih ke, hasan ke, dhaif, dia sebut dalam kitab Bulughul Maram. Okey, itu secara ringkas kitab yang kita nak belajar. Pendek kata, kitab yang kita akan guna nama kitab Bulughul Maram, nama dia adalah kitab Adillatul Fiqhi. Kitab dalil kepada fiqh. Dia fiqh satu, dalil kepada fiqh satu-satu. Kitab ni adalah kitab berkaitan dengan dalil-dalil kepada fiqh. Jadi dalil kepada fiqh di antara perkara yang cukup penting. Satu hukum, apakah sandaran dia daripada Quran dan daripada hadis. Benda tu adalah suatu benda yang cukup penting. Baik, okey, itu secara ringkas muqaddimah sebelum daripada kita masuk ke dalam kitab Bulughul Maram. Cuba oleh kerana pengajian kita ni adalah ataupun orang yang dengar ni ramai, pendek kata bukanlah mana penuntut ilmu sebagaimana hak yang menuntut belajar di pondok, belajar di universiti. Jadi kita tidaklah hura secara ilmiah sangat. Tapi walau bagaimanapun adalah sikit-sikit kita selit benda hak yang penting. Baik, jadi kita akan hura sesuai dengan orang hak yang dengar. Walaupun ada juga hak yang hadir, sahabat-sahabat hak yang pernah belajar dah, tapi tak apalah, kita ra'i juga benda orang hak yang mendengar hak yang lain lagi. Sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan dia, kita baca dulu kata ataupun muqaddimah pengarang. Yang hamba pegang sekarang ni adalah terjemahan dan huraian Bulughul Maram yang yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang dikeluarkan oleh JAKIM. Baik. Jadi katanya sepatah kata daripada pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Maksudnya, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia ada benda yang diperintah supaya kita buat, dan ada benda yang dilarang supaya kita tinggal. Hukum ni sama ada if'al ataupun la taf'al.
If'al ni bahasa Arab, buat. La taf'al bahasa Arab, jangan buat. Itu hukum. Setiap benda yang Rasulullah buat mari, Rasul suruh, maka kita kena buat sekadar mampu kita. Setiap benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang supaya kita tinggal, maka kita kena tinggal sekadar mampu kita. Dia sekadar mampulah. Sebab ada juga benda yang kita tak mampu. Contoh kita kata, di antaranya adalah, di antara apa yang dituntut kepada kita ketika kita sembahyang, mesti kita kena berdiri kalau sembahyang fardu. Tapi kalau kita tidak mampu, tak ada masalah kita sembahyang duduk. Tapi kita tidak boleh nak sembahyang duduk ketika mana kita mampu berdiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, salli qa'iman, kepada Imran bin Husain, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Kalau sekiranya mu tidak mampu berdiri, barulah mu duduk. Baik. Jadi ada perkara yang disuruh oleh syarak tapi kita tidak mampu buat, maka tidak mengapa kita tinggal perkara tersebut kerana ia di luar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mu mampu. Baik. Kata dia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang zahir dan yang batin, yang terdahulu dan yang baru. Ini maksud daripada perkataan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Segala puji kepada Allah atas nikmat yang zahir dan yang batin. Yang zahir yang jelas, yang batin yang tersembunyi. Bermacam-macam nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kadang-kadang kita tidak sedar nikmat tersebut. Kita kadang-kadang kita sedar nikmat tersebut ketika hilang. Apabila tak ada nikmat itu daripada kita, baru kita sedar itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi kepada kita. Sebenarnya bermacam-macam nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin, sehingga kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya mu nak hitung nikmat Allah, maka mu tidak dapat hitung. Cuma kata ulama, untuk kita bersyukur di atas nikmat, mesti kita kena kenal nikmat. Kenal nikmat adalah tangga untuk kita bersyukur. Macam mana kita nak bersyukur kalau kita tidak kenal nikmat? Sebab itulah kadang-kadang seorang suami ni, dia tidak tahu kebaikan yang ada pada isteri dia, melainkan setelah daripada isteri dia tak ada. Oh, mati isteri dia, aku nampak baik sungguh isteri dia. Ataupun cerai dengan bini dia, nikah dengan bini baru pula. Oh, baru sedar bini dulu memang banyak kebaikan. Kadang-kadang kita tidak sedar nikmat tersebut melainkan setelah daripada hilang. Kadang-kadang setelah daripada kita telah membuat bandingan dengan orang lain. Macam ada seorang tu, Allah Rabbi, ni hanya kita cerita, tak ada sedikit pun dalam hati untuk memandang hina. Benda yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu taala. Cuma kita nak ambil pengajaran. Ada seorang sahabat tu, ada orang yang pernah belajar dengan hamba jugalah. Dia nikah muda, masa dia dah nikah muda. Orang puan pun muda, dia pun muda. Nikah. Lepas nikah, nak tinggal ngai dia, duk ngai sama. Padahal ikam so ada rumah. Tinggal ngai ikam so rumah. Pergi ngai lain tu. Jadi nikah sehari, bini ni tengok pengai-ngai bini pun tu juga. Lepas tu bini pun masing-masing ada masalah lah. Sebagai contoh ni. Baik. Jadi akhirnya bercerai. Nasallallahu salamata wal afiyah, pisah. Masa pisah tu macam-macam dia letak keburukan pada bini dia. Tiba-tiba dia nikah yang kedua. Nikah yang kedua, nikah baru pula. Hak dulu tak ada dah baik dah bini dulu. Payah dah, bini dulu memang tak comel belaka daripada segi berangan. Apabila nikah hak lain, rupanya hak yang kedua lebih teruk lagi, terajang terus, nungging jatuh katil. Ni bukan mereka cerita ni, dia rakyat terik tu. Lepas tu baru dia kabar-kabaran, dia kata Allah baru tahu bini dulu tu memang jauh baik. Pula dah. Sebab dia kadang-kadang kita tidak sedar itu adalah nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Kita kesedar nikmat tersebut sama ada benda tu hilang ataupun kita muqaranah atau kita banding dengan perkara yang lain. Sebab itulah di antara tangga untuk kita bersyukur di atas nikmat adalah kita kena kenal itu adalah nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Baik. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia cuba memuji kepada Allah, menzahirkan rasa syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala bagi kepada dia,
sama ada nikmat zahir ataupun nikmat batin, yang terdahulu dan yang baru. Selawat dan salam ke atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam. Dia selawat makna dia, kita biasa duk dengar sok mau selawat. Biasanya duk dengar tok khatib baca khutbah lah. Tu bagi orang mari awal lah, mari lewat tak dengar kok. Dok pun kalau duk mari awal pun kalau tidur pun tak dengar kok, sama kok. Duk dengar tok khatib duk baca khutbah. Innallaha wa malaikatahu, sebelum tok khatib baca khutbah tu tok Bilal sebut dulu orang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap sembahyang tarawih tok Bilal duk kata sallallahu wa sallam alaihi, kita pun serak suara. Okey, apa makna selawat kepada Rasulullah? Tu kita kena tahu pula. Sebelum ni kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Sekarang ni kita kena tahu apakah maksud selawat kepada Rasulullah. Kata ulama, kata sebahagian daripada ulama, tidak berlaku kesepakatan. Kata sebahagian daripada ulama, selawat kepada Rasulullah dengan makna, kalau kita berselawat kepada Rasulullah dengan makna kita memohon daripada Allah agar Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah serta menta'zim ataupun memuliakan Rasulullah. Selawat dengan makna rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah adalah dengan makna kita meminta daripada Allah agar Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah serta Allah Ta'ala muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu makna selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah apa makna rahmat pula? Allah Rabbi, kadang-kadang kita ni cakap suatu benda tapi kita tidak boleh nak kabur makna secara terperinci. Banyak kita, semoga dia tu dapat rahmat Allah. Allah Rabbi, hujang hari ni lama dah hujang, Allah rahmatnya. Dah benda makna rahmat. Kadang-kadang macam kita kabur saat ni, kadang-kadang kita cakap tapi kita tidak tahu apa yang maksud daripada apa benda yang kita cakap. Rahmat menurut pandangan sebahagian daripada ulama adalah ihsan, buat baik. Tu asal makna rahmat. Menurut pandangan sebahagian daripada ulama, rahmat adalah ihsan, buat baik. Jadi ketika kita minta supaya Allah Ta'ala memberi rahmat, mencucuri rahmat kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud bahawasanya kita minta agar Allah Ta'ala sentiasa membuat baik kepada Rasulullah, sentiasa menambah kebaikan kepada Rasulullah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas nabinya, Nabi Allah dan Rasulnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salam? Kita mengucap salam kepada Rasulullah, berselawat dan salam kepada Rasulullah. Salam ni makna dia adalah kesejahteraan, keselamatan. Ketika orang bagi salam kepada kita, sebenarnya orang telah berdoa untuk kita supaya kita mendapat keselamatan. Assalamualaikum. Maksud dia keselamatan atasmu. Semoga mendapat keselamatan, kesejahteraan. Okey, itu makna salam. Sebab itulah ketika mana orang berdoa kepada kita supaya kita mendapat keselamatan, maka diwajibkan kita kena jawab balik, doa balik kepada dia. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam kepada kamu dengan satu penghormatan, maka mu kena jawab dengan hak yang lebih baik ataupun mu jawab sama dengan dia. Kalau dia kata assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ataupun hak yang comel lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Hak comel lagi tambah lagi wabarakatuh. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam, masih lagi tidak mencukupi. Sebab Allah Ta'ala kata wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, mungkin jawab lebih comel, au rudduha, atau kembalikan balik salam dia. Maksud rudduha adalah kena sama. Baik, masih lagi tidak sempurna kalau orang kata assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam saja, masih lagi tidak sempurna. Baik, dia sebenarnya jawab salam, hukum dia wajib. Sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Adakah wajib ni hanya ketika orang bagi salam kepada kita secara berlafaz
Ataupun wajib juga kita jawab kalau orang bagi surat kepada kita. Kalau ni bukan surat dah, ni WhatsApp, Assalamualaikum, wajib dah kita jawab. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ada menyebut, ada pun membahas permasalahan ni. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah bahawasanya bukan setakat wajib kita kena jawab salam ketika orang bagi salam kepada kita dengan lafaz, bukan orang bagi salam dengan tulisan juga wajib kita kena jawab. Dulu tak ada lah WhatsApp, dulu tak ada lah telefon, dulu ada surat. Imam Nawawi sebut kalau orang tulis surat, tulis Assalamualaikum, siapa kita, maka kita kena jawab. Okey, kalau ni surat tak ada dah, orang pakai WhatsApp dah, Assalamualaikum, maka wajib juga kita jawab. Itu menurut pandangan apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi dengan mulut kita. Jawab dengan mulut. Baik. Yelah, bukan nak jawab kaki pula. Memang kena jawab dengan mulut. Katanya salam. Okey, kita nak sebut satu lagi masalah. Dah kalau orang kalau ni kan nak rekah kan, nak cepat aja tulis WhatsApp. Dia tulis salam saja. Salam. Kadang-kadang dengan mulut salam aja. Dah wajib dah kita jawab. Kalau orang kata salam saja, tak kata Assalamualaikum, dia kata salam saja, wajib tak jawab. Di sini ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya tak wajib jawab. Melainkan kalau sekiranya salam yang diberikan kepada kita cukup, Assalamualaikum, baru kita wajib jawab. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan kalau orang kata salam pun kena jawab juga. Sandaran dia adalah ketika mana malaikat mari jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaikat kata lah mana? Qalu salama. Malaikat kata kepada Nabi Ibrahim salam. Lalu tu Nabi Ibrahim jawab qala salam. Tengok Nabi Ibrahim jawab. Sebab tu sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya ketika orang kata salam mungkin kena jawab juga. Tapi ini bukan pandangan majoriti. Bukan pandangan majoriti. Pandangan majoriti mesti ketika orang kata wajib kita jawab ketika orang bagi salam kepada kita secara lengkap. Baik. Jadi kesimpulan salam ni makna dia kesejahteraan. Ketika orang bagi salam kepada kita, sebenarnya orang doakan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita. Tapi perkataan salam dengan makna kesejahteraan ketika kita sebut sebagaimana hak yang ditulis salam. Kalau kita sebut macam ramai-ramai orang sebut ni, dia bukan makna kesejahteraan. Cuba dengar molek. Kita orang telefon kita. Kita orang telefon kita tu ataupun kita telefon ke orang kat telefon, dia kata apa ni? Assalamualaikum. Dia tak kata Assalamualaikum. Dia banyak tinggal. Dia suka tinggal. Banyak tinggal. Tinggal baka. Hak tu tinggal, hak ni tinggal. Baik. Jadi kalau dia kata Assalamualaikum, dia bukan makna keselamatan dan kesejahteraan. Bukan. Kalau Assam, makna dia mati. Dalilnya, ada pernah orang Yahudi dia mari jumpa dengan Rasulullah. Yang mana Rasulullah ketika tu ada bersama dengan Rasulullah, isteri dia Aisyah. Orang Yahudi kata Assalamu alayka ya Muhammad. Dia kata Assalamu alayk. Lalu tu jawab wa alayk. Rasul jawab wa alayk. Siti Aisyah ni dia faham bahasa Arab. Kita tak faham. Ikut orang nak kata gajah rimau pun. Sebab kita tak faham. Kita kalau kita faham, marahnya kita orang kata Assam kalau kita faham. Siti Aisyah dia faham ni, jadi marah lalu orang kata gitu. Kata kepada Rasulullah sebaik-baik makhluk, suami dia pula. Siti Aisyah wa alaikumussalam wal la'nah, tambah lagi. Apa makna sam? Mati. Assalamu alaik makna mati mu. Kalau cakap kita nak ingat sikit, mapuh mu. Tu cakap ngasuh sikit. Rasul kata wa alaik. Dah kepada mu kau. Dah mu doa gitu kat aku, balik ke mu juga ah. Siti Aisyah saat ni nak marah. Wa alaikumussalam wal la'nah. Atasmu mapuh dan laknat Allah. Allahu Rabbi. Siapa Siti? Rasulullah tegur balik Siti Aisyah. Rasulullah kata Allah Ta'ala tidak suka al-fuhsya wat tafahush. Perkataan-perkataan yang keji Allah Ta'ala tak suka. Kata Aisyah, Rasulullah dah dengar ke dia kata benda saat ni? Amba ni bukan goyak benda hak yang Aisyah dengan Rasulullah khabar. Ni maksud je. Sebab Rasulullah dah cakap Melayu, kita cakap Melayu Aisyah dah cakap Melayu. Cuma kita apabila kita khabar, ni perkataan Aisyah, ni perkataan Rasulullah,
ia memberi maksud, kita terjemah, kita datangkan maksud daripada perkataan Rasulullah. Sebab Rasul tak cakap Melayu, atau kita kena faham molek. Sebab kalau faham literal lagu tu, mereka hadis lah pula. Reka palsu lah tu, sebab Rasul cakap gitu. Itu kita kena faham lah. Secara urufnya, secara adatnya, apabila kita kata Rasul kata, Siti Aisyah kata, maksudnya itu adalah maksud daripada perkataan Rasulullah dan maksud daripada perkataan Aisyah. Kerana Rasul tak cakap pun Melayu, Aisyah pun tak cakap Melayu. Baik. Jadi apabila Aisyah jawab lagu tu, Rasul pun kata Allah jangan cakap gitu, kena jaga lah sikit mulut. Cakap kita gitulah. Lalu tu Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kan bawa balik kepada Rasulullah. Dia kata, tak dengar ke dia cakap, dia kata benda saat ni Rasulullah? Rasul aku dengar dah. Aku jawab dah kan, wa alaik. Baik. Jadi assalam makna sejahtera kalau kita sebut sebagaimana hak yang ditulis saat ni, sing lang alif ming, sebut molek. Kalau sebut assalamualaikum, makna mapuh. Assalamualaikum. Orang duduk kata gitu sokmo kita, Allahu Rabbi, pas tu pas sakit orang dak mampu sokmo kita. Baik, kena betul molek sebutan assalam tu. Jangan assalamualaikum, hak tu dahlah kita je doa pun je kena ingat kosak kepada makna. Tapi ucapan tersebut tak ada lah doa keselamatan kepada seorang kerana perkataan dia salah. Okey. Habis itu. Jadi selawat dan salam ke atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda dan para sahabat. Kerana merekalah yang berusaha meletakkan ketinggian Islam setapak demi setapak. Demikian juga ke atas pengikutnya yang akan mewarisi ilmu mereka dan yang akan meriwayatkannya. Baik. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini adalah ringkasan yang meliputi usul dalil-dalil hadis bagi menentukan hukum syar'i yang dicatat dengan sempurna untuk tatapan sesiapa yang menghafaznya di antara pembacanya yang cerdas. Kita ini dapat menolong murid-murid yang baru belajar serta mereka yang suka meneruskan pelajaran hadis. Sesungguhnya aku telah menghuraikan dengan jelas bagi tiap-tiap hadis dan perawi-perawi bagi kepentingan dan kesedaran umat Islam. Allahu Rabbi. Hamba sebenarnya walaupun terjemahan ni terjemahan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, tapi ada beberapa terjemahan kita tidak setuju. Sebab kita tidak setuju lain daripada apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar di dalam bahasa Arab. Mungkin orang yang tidak memahami bahasa Arab, dia tidak faham apa yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Hajar. Tapi orang yang terjemah dia faham, bukan tidak faham. Tapi oleh kerana terjemahan bebas, kadang-kadang tidak sampai maksud apa yang dikehendaki oleh pengarang. Adalah beberapa perkara, tapi tak apalah. Kita kata benda tu adalah benda yang kecil, hanya sedikit sahaja. Baik, jadi kalau kita nak urai jadi panjang lebar pula. Habis itu, dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut istilah-istilah yang dia akan guna dalam kitab ni. Dia ada istilah. Dia sebelum daripada kita masuk dalam satu kitab, untuk kita memahami sungguh kitab tu, kita kena faham istilah yang digunakan. Kalau kita tidak faham istilah yang digunakan, kita akan tidak faham sungguh. Allahu Rabbi. Sebagai contoh, ada seorang, orang tu dia ngajar, dia baca kitab fiqh. Tiba-tiba tu perkataan Syekhul Islam, dia katakan, okey, Syekhul Islam, fiqh mazhab Imam Syafi'i. Ngajar kitab Sabilal Muhtadin, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Ketika siapa kata Syekhul Islam, dia katakan ni, okey, Syekhul Islam di sini adalah Syekh Ibn Taymiyah. Allahu Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Warna jauh sangat tau. Jadi kalau buka dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau kata Syekhul Islam, bukanlah merujuk kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau dalam mazhab Hanbali mungkin boleh kita kata, tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kalau sebut kata Syekhul Islam, ia merujuk kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Jangan buat silap. Baik. Hari itu sekali yang Allahu Rabbi, secara kebetulan ini berlaku kepada seorang ustaz. Masa tu hari itu sekali yang pernah belajar dengan seorang ulama daripada negara Syria nama Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Masa tu kita belajar kitab Al-Fiqh,
Fiqh Al-Muyassar, tak silap ingat, hak yang fiqh mazhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh beliau sendiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, hamba pun belajar kitab tu dengan dia. Siapa kata qala Syekhul Islam, dia pun berhenti sekejap. Dia reti. Dia kata Syekhul Islam di sini bukan Syekh Islam Ibn Taymiyah. Ni mazhab Syafi'i ni, kata. Tak ada sakap pau. Dia kata kena ingat ni Syekhul Islam fil madhhab Syafi'i huwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini hak yang disebut oleh ulama. Baik, okey, kita di antara benda yang penting adalah kita memahami istilah. Kalau kita tidak faham istilah, maka sesak barak. Sesak barak. Baik. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram, ia akan sebut istilah-istilah yang dia akan guna selepas daripada ni. Dia kata lagu mana? Yang dimaksudkan dengan rawahus sab'ah, maksudnya hadis ni diriwayat oleh 7 orang ulama hadis. Akan datang kalau dikata rawahus sab'ah, yang dimaksud hadis ni diriwayat oleh 7 orang ulama hadis siapa? Yang pertamanya ialah Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keduanya Imam Bukhari. Yang ketiganya Imam Muslim. Yang keempatnya Imam Abu Dawud. Yang kelimanya Imam Ibnu Majah. Yang keenamnya Imam Tirmizi. Yang ketujuhnya Imam An-Nasa'i. Kalau sebut kata hadis ni diriwayat oleh 7 orang ulama hadis, maksudnya hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih dia. Dia kalau kata riwayat Imam Bukhari, tak semesti dalam Sahih Bukhari. Kerana Imam Bukhari ada lagi kitab yang selain daripada Sahih Bukhari, di antaranya kitab Al-Adabul Mufrad. Baik. Yang ketiganya Imam diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih dia. Yang keempat diriwayat oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunang dia. Yang kelima diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunang dia. Yang keenam diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab dia, Sunang dia. Yang ketujuhnya diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunang dia. Kita nampak biasa je, tapi orang yang mendalami bidang hadis, benda ni adalah di antara benda yang cukup penting. Kita nampak biasa je, oh hadis ni riwayat dia 7 orang, sekadar tu je kita. Tapi kalau bagi orang yang mendalami ilmu hadis, ni di antara perkara yang cukup penting. Baik, kata dia yang keduanya yang dimaksud dengan rawahus sittah, kalau hadis ni diriwayat oleh 6 orang, maksud diriwayat oleh 6 orang ialah mereka itu hak saat ni, tapi tidak termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Tolak Imam Ahmad bin Hanbal je. Maksudnya hadis ni riwayat oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Imam Tirmizi, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan rawahul khamsah, perawi yang 5 ialah mereka itu tidak termasuk Bukhari dan Muslim. Kalau akan datang kata hadis ni diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, maka ia memberi maksud perawi hadis tersebut adalah ambil start daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Tolak Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan rawahul arba'ah, kalau hadis ni diriwayat oleh 4 orang, mereka itu tidak termasuk 3 yang awal. Imam Ahmad bin Hanbal tak masuk, Bukhari tak masuk, Muslim tak masuk. Yang dimaksud dengan rawahul thalathah, hadis ni diriwayat oleh 3 orang, mereka itu tidak termasuk 4 yang awal, hanya 3 yang akhir sahaja. 4 yang awal tidak masuk, hanya 3 yang akhir sahaja. Baik. Seterusnya, yang dimaksud dengan al-muttafaqu alaih ialah al-Bukhari dan Muslim. Kalau dikata hadis ni muttafaqun alaih, maksudnya sepakat mengeluarkan hadis ni oleh Imam Bukhari dan Muslim. Katanya sesungguhnya aku tidak menyebut perkataan ma'ahuma bersama keduanya, bersama Bukhari dan Muslim, selain daripada keduanya. Walaupun hadis itu disebut juga, dia kata sesungguhnya aku tidak menyebut perkataan ma'ahuma bersama keduanya, Bukhari dan Muslim, hak yang selain daripada keduanya. Wa ma ada dzalik, selain daripada itu, kerana itu amat nyata dan terang seperti jadual di bawah ini. Allah Rabbi, hamba kadang-kadang tak faham benda hak yang dia nak khabar. Kena tengok kita Arab juga baru faham. Baik. Jadi yang kalau dia ada jadual lah dalam kitab ni, ada jual kalau perawi 7 maksud dia siapa, perawi yang 6 maksud dia siapa, perawi yang 5 maksud dia siapa, perawi yang 4 maksud dia siapa. Jadi kena baca banyak kali baru faham benda hak yang dia nak khabar. Baik. Okey, habis. Kita terus masuk kepada hadis yang pertama.
Kata dia, Kitabut Taharah. Kitab pada menyatakan at-taharah, bersuci. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, bab yang pertama dia sebut bab taharah, bab bersuci. Kerana bersuci adalah benda yang cukup penting bagi orang yang ingin mengerjakan ibadat sembahyang. Seorang yang sembahyang tapi kalau dia tidak bersuci, maka tidak sah sembahyang dia. Baik. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai laut, berkenaan dengan laut, airnya adalah suci. Binatang laut yang mati adalah halal. Hadis ini dikeluarkan oleh perawi yang empat, iaitu yang dimaksud perawi yang empat macam yang kita khabar sebelum daripada ni. Yang kita khabar sebelum daripada ni Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Okey, kita kena sebut juga di antara benda yang penting dalam pengajian hadis, dua perkara di antara benda yang penting. Yang pertamanya sanad, yang keduanya matang. Yang pertama sanad, yang keduanya matang. Jadi sanad hadis ni pengarang kita tak sebut. Okey, kita dah cara dah bab sanad. Yang keduanya matan. Yang dimaksud matang di sini adalah yang hamba maksudlah. Jadi sebenarnya matang ni banyak perbahasan dia. Yang hamba maksud matang di sini adalah apakah maksud daripada hadis tersebut? Apakah hukum hakam yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut? Apakah dilalah hadis tersebut? Makna hadis tersebut? Okey, itu di antara benda yang cukup penting yang perlu kita kena tahu di dalam pengajian hadis. Katanya maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu katanya. Kita akan datang setiap kita baca hadis kita akan terjemuh ataupun kita akan sebut sikit secara ringkas sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayat daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah, Allahu Rabbi. Kalau kita tengok, dia di antara sahabat yang bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup sekejap aja. Dia memeluk Islam pada tahun yang ke-7 daripada hijrah. Pada tahun peperangan Khaybar. Rasulullah wafat pada awal tahun yang ke-11, pada bulan Rabiul Awal. Sekejap aja dia bersama dengan Rasulullah, lebih kurang 3 ataupun 4 tahun gitu je dia bersama dengan Rasulullah. Tapi oleh kerana keinginan yang tinggi untuk mengutip mutiara-mutiara yang keluar daripada mulut Rasulullah, daripada perbuatan Rasulullah, sehingga dia saat itu tinggal halai siang malam bersama dengan Rasulullah. Di mana saja Rasulullah berada, adalah dia di situ. Akhirnya kita tengok sahabat yang paling banyak meriwayat hadis yang disebut dalam kitab-kitab hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayat hadis. Sehingga kan isteri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha duduk pada tempat yang kedua. Abu Hurairah duduk pada tempat yang pertama. Allahu Rabbi. Hebat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Taala bagi kepada dia dua perkara. Yang pertamanya adalah kesungguhan dia, yang kedua adalah doa daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk dia. Siapa ke benda yang dia dengar ingat belaka berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Sebab itulah dalam menuntut ilmu kita perlu kena ada dua perkara. Yang pertamanya adalah berusaha. Di samping kita berusaha, jangan kita lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita supaya kita melakukan dua perkara tersebut. Di samping kita berusaha, kita berdoa. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah Allah Taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Itu adalah usaha daripada kita. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kita meminta pertolongan. Baik.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasa kita pada penghujung dah dak juga kita nak baca hadis yang pertama. Tak apalah, minggu ni dikirakan sebagai muqaddimah. Kita berhenti situ dulu, insya-Allah. Minggu yang lain kita akan jumpa balik. Kita insya-Allah kita minggu ganjil 1 3. Minggu yang pertama dan minggu yang ketiga insya-Allah kita akan temu semula. Kita rasa sini dulu pertemuan kita pada malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.